Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kali ini kita sekali lagi kita dapat mengadakan sesi pengajian, sesi berkaitan dengan pengajian Islam. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan lihat kepada satu tajuk yang baru, topik 4. Walaupun patutnya kita dah mula 2 minggu yang lepas, tapi memandangkan kekangan-kekangan seperti mana kelewatan sesi kita berkaitan dengan topik-topik sebelum ini dan ditambah dengan topik kali ini, bagi Ustaz ia adalah satu topik yang konten dia agak berat tetapi isunya agak biasa kita dengar. Jadi bagi Ustaz dia berat tetapi ringan. Berat tapi ringan. Berat maksudnya dari aspek dia punya konten, dia punya isu, sebab dia berkaitan dengan isu semasa, maka isu semasa tu maksudnya berat tu bukannya kita pandang ringan. Namun bila tapi ringan bermaksud adalah ringan itu bermaksud kita katakan ringan yang mana kita mudah faham. Ringan tu maksud mudah faham sebab isu ni isu yang biasa kita selalu bincangkan lah. Cuma kali ni Ustaz nak ajak lah bila kita cerita pasal tajuk ini, isu-isu semasa. Sebenarnya kita topik 4 ni lebih pada Islam dan cabaran isu semasa. Dan pada kali ini dia lebih fokus kepada gejala keruntuhan akhlak. Seperti mana yang tertera di skrin lah. Okey, jadi seperti gejala keruntuhan akhlak. Ustaz pasti orang semua biasa mendengar gejala keruntuhan akhlak. Akhlak ini berasal daripada bahasa Arab, khuluqun. Khuluqun ni bermaksud sifat peribadi dalaman. Khuluqun. Kalau khuluqun bahasa kha tu bagi depan, khuluqun. Kalau khalqun, kha bagi atas, lam mati bermaksud ciptaan. Ciptaan ni maksudnya bentuk badan macam mana, tangan ada berapa, kaki ada berapa, khalqun. Okey. Yang mana kalau senang faham, khalqun tu luaran, khuluqun ialah dalaman. Okey. Dan daripada perkataan khuluqun ini, kalau khuluqun singular ataupun mufrad, maka jamaknya ataupun pluralnya adalah akhlak. Okey. Sifat peribadi dalam diri. Jadi biasa kalau Islam kita sebut, yang biasa kita sebut akhlak-akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Jadi akhlak yang mahmudah ini akhlak terpujilah, perbuatan baik. Okey, sifat yang baik. Manakala akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Maka gejala keruntuhan akhlak ni dia lebih banyak cerita berkaitan dengan sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang mazmumah, yang terkutuk. Okey, so dari segi intro, kita nak ceritanya bila sebut keruntuhan akhlak maka isunya mestilah sekitar berkaitan dengan manusia lah. Sebab apa manusia? Sebab manusia ni Allah dah sebut wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dah sebut di depan para malaikat, aku nak cerita manusia ni di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ni maksudnya manusia lah yang akan berkuasa atas muka bumi ni, mentadbir bumi. Namun dalam keadaan manusia mentadbir bumi ni mesti dia mengikut apa yang syarak tu mahukan, apa yang Islam Islam arahkan, Islam perintahkan, Islam larang. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul dan rasul-rasul yang lain yang disyarakkan, yang diperintahkan. Okey. Itu adalah tuntutan manusia. Manusia kena ikut benda tu. Sebab manusia tadi dia balik kepada perjanjian awal tadi sebagai khalifah. Jadi dalam keadaan manusia sebagai khalifah, kita akui pada hari ini semua orang mengejar kemodenan, mengejar kemajuan yang makin lama makin pantas. Makin pantas. Namun demikian, pemodenan yang kita maksudkan ni, kemajuan yang makin pantas ini kita tak halang, kita tak ada masalah. Islam tak ada masalah. Follow lah, tak ada masalah. Namun pada masa yang sama, jangan lupa kemajuan itu seiring dengan pembangunan rohaniah. Pembangunan rohaniah ni maksudnya korang makin lama kita nak up to date,
kepada teknologi, tapi pada masa yang sama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia kita jaga, terutamanya dengan Allah lah. Ia berkaitan dengan kemajuan ataupun pembangunan rohaniah. Maknanya manusia dituntut untuk belajar untuk memajukan diri. Pada masa yang sama, pada dunia pendidikan, pada kita sekarang ini lah, kita hadapi sekarang ni, mesti ada juga berkaitan dengan pembangunan rohaniah, seperti mana kita diminta untuk berakhlak mulia, kita dituntut untuk menghormati guru, bercakap lemah lembut, tidak mengangkat suara, memakai pakaian yang menutup aurat, yang bersesuaian. Okey, itu benda-benda yang berkaitan dengan akhlak. Semua orang tahulah macam mana. Maknanya benda yang baik ini kita jalan seiring. Okey, yang baik yang seiring dengan apa yang Islam nak lah. Okey. Okey, seterusnya gejala kerosakan akhlak merupakan satu isu yang sangat menuncing, semua orang tahulah. Yang mana kalau isu ni, kalau kita tak bendung pada hari ini, kita buat tak tahu sahaja, ataupun para penguasa kerajaan, kerajaan yang di bawah kerajaan tu ada penguat kuasa, kalau kerajaan dan penguat kuasa ni tak jalankan tugas, maka perkara ni makin lama makin teruk. Makin meruncing lah. Dan pada masa yang sama, ada setengah pihak menyatakan kita tidak boleh serahkan kepada kerajaan semata-mata, bahkan masyarakat. Ustaz pasti di luar sana korang pun pernah dengar masyarakat juga dituntut untuk sama-sama selesaikan isu ni. Bila sebut masyarakat ni dia luas lah. Ada melalui masjid, ada melalui ibu bapa, ada melalui institusi keluarga dan sebagainya. Yang mana masing-masing ambil peranan supaya keruntuhan akhlak ni tidak berleluasa. Tidak berleluasa. Kita tak nak jadilah seperti mana negara-negara Eropah. Bukan kata negara Eropah tu tak bagus. Negara Eropah tu bagus dari segi pembangunan material. Pembangunan akhlak pun ada setengah negara Eropah ni bagus daripada kita lagi. Namun pada masa yang sama, kebaikan dari segi pembangunan syakhsiah di tempat mereka walaupun bagus, tetapi selagi mana ia sama dengan apa yang syarak mahu, tak ada masalah. Namun kalau dia kata baik tapi dari segi Islam dia tetap kontra, tidak kontra, maka dia tak boleh. Contoh, kita kata bila kita nak berkawanlah lelaki perempuan dengan sihat. Dengan sihat, maknanya berjalan, boleh bersalaman, boleh konteks dengan biasa lelaki perempuan. Dalam Islam, kita ada batas. Bukan kita kata tak boleh. Maksudnya, kalau Eropah kata, contoh Barat kata, making friends, berkawan lelaki perempuan, tak ada masalah. Jangan bezakan lelaki perempuan, jangan beza. Contoh kalau contoh. So, itu mungkin perkara yang baik selagi mana ia tidak terjebak kepada perkara yang tak betul. Kita kata macam itulah. Namun kalaulah itu sebagai gambaran, itu adalah perkara yang baik, namun Islam tetap menyatakan lelaki dan perempuan mesti ada batas. Mesti ada batas. Ada batas tu, batas yang kita kena tahulah. Kalau berkawan boleh, tapi ada batas dia. Berkawan dalam kelas. Tak boleh duduk dekat sangat, tak boleh sampai bersentuhan, tak boleh buka aurat sebagainya, kita ada batas. Itu maksudnya. Faham? Maksudnya kalau di sana kita kata material, dari segi pembangunan material settle, namun pembangunan saksiah pula, pembangunan saksiah yang moral ni, mungkin moral dia tempat dia bagus, tetapi bagus dia kalau tak ngam dengan apa Islam kata, maka dia perlu Islam tetap kena perhatikan juga. Biarlah jangan kita ikut saja. Kita ada panduan kita sebagai Islam. Dan perkara ini mesti mendapat perhatian kita semualah. Maksudnya kita jangan biarkan. Awak mungkin pada hari ini awak sebagai seorang pelajar, Ustaz percaya korang masih dalam fasa peralihan daripada kanak-kanak, daripada remaja. Sekarang ni nak masuk ke arah dewasa. Kadang-kadang pemikiran tu masih lagi ada sampak tu tidak matang lagi, tak mature lagi. Jadi korang tak rasa benda tu perlu ambil part. Tapi percayalah, bila awak dah sampai usia macam Ustaz, awak akan dapat betapa usia yang muda dan tua ini ada beza cara mereka berfikir. Ada beza. Dan ada beza. So, bagi mereka yang berkahwin, bagi mereka yang ada anak,
berbanding tak ada anak, orang yang dah kahwin dengan tak kahwin, beza cara dia. Apatah lagi yang kita cerita sekarang ni, yang tua dengan yang muda. Okey. Okey, ini contoh gejala keruntuhan akhlak yang ada. Ustaz percaya korang boleh faham lah, dan kita boleh elaborate lah gambar ni. Di sebelah kiri atas tu, okey, disko. Disko ni yang pertama kita boleh katakan hedonisme, hiburan yang melampau, hiburan yang tidak ada batas, hiburan yang semata-mata hiburan. Yang kedua dalam gambar iaitu juga gambar pertama kiri tu, mungkin berlaku percampuran lelaki perempuan. Okey, percampuran lelaki perempuan, kemudian tidak mengira waktu. Waktu tu maksudnya main langgar je. Ataupun muzik yang kuat saja, ataupun muzik yang digunakan pakai muzik yang tidak sesuai. Okey. Okey, pertama tu gambar pertama. Gambar kedua ke atas. Ustaz percaya itu semua orang tahu, rempit. Tapi rempit ke kalau pakai foto macam tu? Okey, mungkin apa ni kita panggil rempit kategori dekat pecai kot. Tapi rempit ni banyak isu lah. Seperti buli jalanan pun boleh jadi rempit ni. Selain daripada dia buat bising, dia boleh jadi pembuli jalanan. Pembuli jalanan pun boleh. Okay, dah gambar yang kat bawah tu, boleh nampaklah penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan bahan khayal dan sebagainya. Okey. Dan ini gambar contohlah, yang ni yang dapat ditangkap lah. Yang sebelah kiri atas, yang bawah tu contoh lah. Rempit. Kemudian ini ketagihan alkohol, ketagihan alkohol yang sebelah kiri, yang tengah tu merokok, adalah perempuan. Lepas tu tak pakai tudung, lepas tu merokok pula. Okey, dan yang ketiga tu, tadi macam Ustaz sebut tadi. Macam di sebelah barat kita nampak dari segi moral ni bagus berkawan macam ni, tetapi dari segi Islam, yang tadi Ustaz sebut, dia berkawan tapi ada batas. Kita lelaki perempuan Islam tak ada sampai tahap macam ni patutnya. Bahkan kalau ada, memang Islam tak benar. Berkawan tetap ada batas lelaki perempuan. Lelaki sama lelaki pun tengok keadaan jugalah. Bukannya sampai rapat sangat tidur sekatil pun memang tak boleh. Rapat tu rapat, kalaulah kita sebut rapat biarlah seperti mana Nabi sebut. Ayuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga seseorang saudara itu mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Okey. Ataupun ada lagi lah ayat-ayat menceritakan bahawa berkawan ada yang ditutup, ada berkawan yang tidak ditutup seperti mana yang kita sebut tadilah. Ustaz sebut tak bolehlah sampai lagi berapa rapat sangat macam ni. Okey. Okey, yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ni semua orang boleh faham. Dadah ni ialah ni benda yang menghayatkan, bahan kimia yang boleh mengubah perasaan, seperti di slide ni. Boleh mengubah daya persepsi, fikiran dan tindakan waras. Di luar sana banyak berita-berita tentang berita yang paling sinonim hari ini, macam mana anak boleh bunuh mak. Okey. Yang terbaru dia start terbaca, abang rogol adik sampai mengandung. Okey. Kemudian disebabkan bahan-bahan macam ni lah. Yang paling biasa kita dengar ialah kalau tak sampai bunuh, mencederakan orang lain, mencederakan ahli keluarga, apatah lagi anak kepada mak ayah. Okey. Dan biasanya penyalahgunaan ni bermula daripada usia sehingga lingkungan 13 hingga 15 tahun lah. Okey, dan 71% daripada penagih baru terdiri pada golongan muda yang berusia antara 19 hingga 39 tahun. Ini statistik lah. Okey, dan dadah ni dia banyak nama lah. Dia banyak jenis, banyak kategori, seperti morfin, heroin, metafetamin, ganja, pil kuda, dan dia kadang ubat ni kalau kita tengok berita dalam tiba 3 bulan yang terbaru ni, terutamanya kes Yasin yang popular dengan lagu Mimpi Laila. Yasin yang Ustaz lupa dia ambil apa dadah tu, kanabis ke Ustaz lupa. Yang mana kita tak nak cerita pasal isu Yasin, kita nak cerita dadah ni ialah dia buat ubat. Tetapi dadah ini dia ada kandungan-kandungan ataupun sukatan-sukatan yang boleh jadi ubat. Okey. Maknanya senang cerita, ubat di luar sana, pasaran sana kebanyakannya dia ambil daripada dadah lah, tapi dengan amount yang dibenarkan. Dengan amount yang dibenarkan. Dan bila dadah yang tidak mengikut amount yang
kita kata overdose ni risikonya ketagihan lah antaranya. Di samping yang paling besar sekali boleh matilah. Okey, ini statistik lah. Statistik boleh tengok dalam slide nanti. Dia makin lama kes baharu, kalau sini ni dia makin kurang kalau kes baharu, tetapi dia tak banyak lah. Okey, kenapa dia ambil dadah? Kenapa orang ambil dadah? Dan sekali dia nak seronok. Sebab apa? Payah. Bila kau yai, dia tak ingat dah benda yang orang stres. Biasa kadang orang stres. Orang stres dia ambil dadah. Ramai kan orang-orang pelajar-pelajar PT yang hebat-hebat jenis ni. Mungkin tak adalah statistik tu. Tapi Ustaz pernah dengar lah. Perkara zaman-zaman Ustaz dulu, kalau orang dia cerdik ni, dia cerdik sebab dia struggle. Struggle tu dia belajar very hard lah, study hard. Sampai stres. Bila stres, dia nak lega tu dengan kadar segera, salah satunya ambil pil lah. Pil yang khayal. Pil untuk rasa release balik. Okey, kemudian yang kedua kerana nak ambil tahu, kerana nak tahulah macam mana rasa dia. Biasalah macam korang lah. Macam kita lah, semua orang kita ni, kita ada sifat ingin tahu. Sifat ingin tahu. Tengok orang accident tengah jalan lah. Ada tak orang accident tengah jalan tu, buat tak tahu je, dah straight itu je. Mesti manusia ni mesti nak tahu je. Mesti slow tengok dah. Itu katanya. Itu biasa. Itu fitrah. Okey, yang ketiga pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Yang keempat meningkatkan keseronokan seksual. Mungkin orang ni dah tak ada halangan sangat, dah terlalu bebas sangat. Dia nak melakukan hubungan seks, maka dia ambil dadah dulu supaya lebih lebih apa. Okey, yang ketiga untuk rawatan perubatan. Rawatan perubatan ni dengan konteks yang betul lah. Okey. Yang keenam secara tak sengaja, dan yang ketujuh last mengatasi tekanan jiwa dah. Okey, itu yang pertama, ketagihan dadah. Yang kedua ialah seks bebas. Seks bebas ni kalau bahasa mudahnya zina lah, bukan bahasa mudah, bahasa syaraknya dipanggil zina, iaitu persetubuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa melalui perkahwinan yang sah. Dan zina ini sabit bila berlakunya wati waw ta ya hamzah. Wati ini ialah memasukkan zakar ke dalam farash, ataupun mengikut syarak lagi memasukkan zakar ataupun kadar yang ada. Kadar yang dia faham, kadar yang ada itu ke dalam farash. Itu bahasa dalam fiqh. Maka itu dipanggil zina. Zina. Bukannya tidur bersama saja, dia satu selimut, okey, tidur satu bantal sama-sama, maka kita tak sabit lagi zina. Tetapi boleh jadi takzir. Takzir tu sebab apa? Berdua-duaan. Okey. Dia cara kita nak sabit zina ni nanti kita ceritalah. Kita dah cerita rasanya pasal hukum hudud tempoh hari. Okey, seks bebas ni pula benda yang terlalu, kalau korang tak ambil tahu memang kita tak perasan, tapi di luar sana banyak. Bahkan pelajar poli pun terlibat. Pelajar politeknik terlibat, apatah lagi di IPT lain lah. Berlaku. Benda ni berlaku. Kadang-kadang dapat bukti je, jumpa baby. Kalau hidup, bolehlah kita bela. Letak di baby hash. Tapi kalau meninggal tu kita kesian lah. Kesian. Okay. Jadi, sekarang ni tidak terhad lah. Semua tempat kalau ada di mana-mana yang ada gejala kapal yang tak terkawal ni, tak kisahlah bandar, betah di luar bandar boleh berlaku. Okey, dan remaja terbabit usia seawal seumur 12 tahun. Kenapa umur 12 tahun? Sebab itu umur yang biasanya, awak tanya diri sendirilah. Bila awak rasa mula tengok lain jantina tu, awak rasa lazat. Lazat tu. Syahwat. Syahwat. Maknanya bila kita tengok berlainan jantina ni, kita rasa syahwat. So bila sebut syahwat, itulah rasa keinginan untuk ke arah seks tu ada. Kan biasanya maksudnya umur balik lah. Bila mula balik. Bila umur balik tu, bila rasa ada tanda-tanda balik tu ialah bila kita melihat berlainan jantina tu, kita rasa lain. Lain tu awak faham lah. Okey, seterusnya pengaruh dari rakan-rakan dan video lecah. Ada kerana nak mencuba, nak tengok macam seronok je. Sebab dah syahwat dah ada, kita nak try rasa macam mana kan. Bila sebut syahwat ni, kadang-kadang kita kena fikir syahwat ni bukan sekadar macam seks ataupun kerana tengok berlainan jenis. Dia syahwat ni, tengok makanan kita rasa nak makan tu pun syahwat juga.
Syahwat kita panggil. Sorry, nafsu. Nafsu, kita sebut nafsu. Cuma nafsu berkaitan dengan seks ni bila pergi panggil syahwat. Okey. Macam nafsu lah. Nafsu ni kita kalau kita konteks nafsu, kita tengok makanan. Rasa sedap sangat tapi kita tak ada duit kita nak beli. Jadi kita tak ada duit nak beli, maka makanan tu haram bagi kita. Okey. Melainkan kita ada duit kita beli ataupun orang tu bagi kat kita. Jadi halal. Kalau kita ambil tanpa izin, tanpa pengetahuan dia, maka dia jadi haram dulu. Selagi mana kalau kita kata ambil makanan, okey minta halal, bolehlah. Tak ada masalah. Jadi nak bagi tanya halal, haram. Benda tu kita rasa nak tapi tak boleh. Jadi dalam bab seks semua sama. Bila tengok jangan rasa nak bersama ke, rasa nak try ke. Tapi tak boleh. Maka cara dia kahwinlah kalau boleh kahwin. Okey. Seterusnya, firman Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terjemahannya, jangan kamu dekat akan zina. Perbuatan dekat dengan zina pun tak boleh. Jangan kata zina, perbuatan dekat pun dah tak boleh. Couple, berdua-duaan, menyentuh, okey, bergurau tanpa tujuan. Macam-macam benda yang tak ada tujuan lah terutamanya. Maka dalam konteks ni ramailah ulama menafsirkan apakah maksudnya atau apakah keadaannya yang kita kata tak boleh. Okey. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Ni antara punca kenapa berlaku free sex ataupun seks bebas ni. Sebab bergaul terlalu bebas. Lelaki perempuan kita rasa macam terlalu rapat. Aku sentuh kau sentuh aku. Tak ada masalah. Tambah lagi dengan nafsu tadi. Awak cubalah. Saya tak pastilah macam mana punya perasaan. Tapi kita kadang-kadang kalau ada perkataan pemikiran akal tu macam mana awak cuba, tak payah bayang lah. Tapi cuba fikirlah. Lelaki perempuan duduk satu tempat, tak ada orang nak alang. Mustahil tak kalau yang lelaki tadi tak ada rasa pun nak mendekati perempuan, perempuan tu tak ada rasa pun nak mendekati lelaki tu. Agak-agak boleh berlaku tak macam tu? Okey, boleh berlaku. Tetapi kalau kita fikir logik, lelaki perempuan dia macam magnet tau. Kutub utara, kutub selatan. Itulah dalam Islam kata jangan hampiri zina. Jangan hampiri zina. Maknanya pergaulan ikhtilat ini elakkan. Sebab dia ada tarikan. Ada tarikan. Saya rasa kalau tak ada tarikan tu, peliklah lelaki perempuan. Okey. Pembuangan bayi ni adalah kesan dia. Seks bebas. Pembuangan bayi adalah antara kesan utama dia lah. Kita tengok kes ini yang dicatat, ini yang dijumpai, ini yang direportkan, dia dilaporkan 577 kes dalam masa 3 tahun. Kita tak tahu yang tidak ada, tak sempat report, tak sempat lapor tu, kita tahu berapa lagi. Dan tengoklah negeri yang tertinggi, Johor, champion. Gambut masuk kat lain tak ada, tapi macam tak ada ustaz kata, mungkin tidak direkodkan. Okey, adab pergaulan ini semua benda patutnya awak kena tahulah. Adab pergaulan atau lelaki perempuan, Islam kata pertama sekali pakaian kena ikut syarak. Jagalah. Yang perempuan, kata lelaki tak, ustaz sebut perempuan dulu. Sebab dalam satu ayat disebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cerita tentang dalil penzina lelaki. Dalil berkaitan dengan hukum zina. Dalam ayat ni Al-Quran sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Penzina perempuan dan penzina lelaki maka sebatlah mereka dengan 100 kali sebatan. Kenapa dia sebut az-zaniyatu? Ada ulama menafsirkan az-zaniyatu ni sebab maksudnya zaniyatu ni penzina tu lelaki perempuan dulu. Penzina perempuan, penzina lelaki, kedua-duanya jika sabit maka disebat 1 kali. Maka ada ulama menyentuh kenapa az-zaniyatu dulu, tak az-zani. Maksudnya kenapa perempuan dulu disebut? Berbeza dengan pencuri disebut as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Okey, pencuri sebut lelaki, tapi bab zina sebut perempuan. Maka ada ulama sebut disebabkan perempuan ini kemungkinan besar punca zina ini lebih banyak berpunca pada perempuan. Wallahu alam. Macam ustaz kena teliti balik apakah di sebaliknya. Dan ustaz kalau boleh janganlah terus
hentang. Bila ada ulama sebut, tak kena, jangan. Hadap kita, pertama sekali kita siasat dulu, kita baca dulu apakah dimaksud di sebaliknya. Jadi macam Ustaz tak boleh nak terang sebab perkara tu Ustaz tak baca betul-betul apakah dimaksud sebaliknya. Tapi kalau segi logik, awak fikir sendirilah. Kemungkinan besar berlaku mungkin disebabkan perempuan juga. Bukan nak kata 100% perempuan salah. Tetapi kita ikut kebanyakan ni macam tu. Okey. Jangan sensitif benda ni ialah berkaitan dengan perkara kajian, kaitan dengan ilmiah. Okey, yang jadi pertama ia berkait dengan pakaian ni, maksud saya nak sebut perempuan. Sebab saya nak kait dengan perempuan tadi ialah sebab pakaian ni biasanya bermula sebab Ustaz pun lelaki. Ustaz sebut ni kalaulah perempuan itu di luar sana. Okey, perempuan di luar sana tidak menutup aurat satu. Kemudian pakaian yang tak tutup aurat tu pula memaparkan anggota-anggota badan yang menaikkan nafsu. Berlainan jantina lah kita cerita sebab ni seks kan. Okey, jadi yang lelaki kalau awak tanyalah. Okey, kita nak belajar, kita nak buka open ni kata lucah sangat bukan. Tapi kita nak sebut cuba tanya adik-beradik lelaki. Kalau takut sangat tanya ayah. Ayah, kalau lah perempuan ni ayah. Kalau perempuan ni bagaimana yang lelaki suka sama ayah. Ayah tanya balik kau apa hal tiba-tiba ni. Mungkin gitu tapi kena gentleman. Maknanya kita nak belajar. Kita nak tahu je, kita nak tahu. Kita nak tahu sebab Ustaz kata azaniyah tu bermula pada perempuan. Jadi apakah maksud di sebaliknya? Kemungkinan disebabkan perempuan tu menjadi tarikan. Dan perempuan ni pula satu sifat dia suka menarik perhatian. Kebanyakannya suka menarik perhatian. Nak pakai pakaian cantik. Nak ada bau-bauan yang harum, tak nak busuk. Kata busuk-busuk ni nanti kan tak best pula duduk dengan kau orang. Contoh. Nak pakai ikut pakaian up to date. Contoh. Jadi bagian mana? Kalau Ustaz boleh sebut tapi kan nanti pelik pula korang rasa. Sebab ini kadang fitrah. Awak tanyalah. Kalau tanyalah ayah ataupun tanya adik-adik lelaki. Tanya dia orang. Bagaimana yang perempuan, bagaimana yang lelaki suka tengok? Bahagian perempuan. Dan begitu jugalah yang lelaki kena tanya ke perempuan. Korang yang perempuan, kalau lelaki ni bagaimana kau akan tengok dulu? Yang mana tengok tu maksudnya tengok yang boleh menaikkan nafsu. Boleh menaikkan nafsu. So, sebab itu Islam sebut dalam adab pergaulan kita nak jaga tu biarlah pakaian lelaki ke pakaian perempuan tu utamanya tutup, sopan dan tidak menimbulkan syahwat bila dilihat. Okey. Yang kedua, adab bergaul, biarlah bergaul apabila ada tujuan yang betul sahaja. Terutamanya dalam konteks program pelajar ni, gunalah untuk urusan ilmu, untuk yang beramal soleh, untuk perjuangan, kebajikan, untuk pendidikan, untuk penyaksian, kesaksian. Contohnya nak jadi saksi, terpaksa bercakap dengan perempuan ataupun kerana nak perniagaan. Penjual perempuan, pembeli lelaki ataupun penjual lelaki, pembeli perempuan terpaksa melihat. Terpaksa melihat. Ni duitnya. Oh, ni orangnya. Takut ada penipuan. Kena tipu, kita kena kenal pasti. Orang macam mana? Contoh. Okey. Yang ketiga, jaga tutur kata. Okey. Jaga tutur kata ni sebab apa? Lelaki ni kadang-kadang selain pada anggota badan, dia tengok juga kalau jenis perempuan ni kata-katanya terlalu melemah, terlalu menggoda, dia boleh tarik juga. Kita cerita konteks menggoda lah ayat tu, suara tu. Okey, apatah lagi tingkah laku ni mungkin dari segi gerak badan lah. Gerak badan yang tak sesuai. Okey, yang keempat, tidak berdua antara lelaki dan perempuan tanpa disertai mahram. Ustaz tak tahu berapa minit lah ni. Okey, kita cuba lagi insya-Allah. Ustaz nak target setengah jam ni. Tu pun macam lama kalau korang tengok video ni. Okey, tak apa. Kita tengok. Soalan seterusnya, gejala sosial 3 rogol. Okey, rogol ni kita katakan lebih kepada persetubuhan tanpa rela. Persetubuhan yang dilaksanakan tanpa rela ataupun di sini disebut merujuk kepada serangan seksual yang mana penyerang memaksa mangsa yang enggan bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dengan seorang yang rela tetapi dari segi undang-undang belum cukup umur. Boleh berlaku juga. Walaupun dua-dua ada rela tapi bila salah seorangnya belum cukup umur mengikut undang-undang,
Belum cukup umur ikut undang-undang, tapi mungkin balik dari segi Islam, dari segi syarat dia dah balik. Tapi bacaan undang-undang sivil di Malaysia, contoh bawah umur ni kalau biasanya bawah 18 tahun lah. 18 tahun, 15 tahun ke, 14 tahun ke, 16 tahun ke, tapi dah balik, dah ada seks, bila dilaporkan maka dikira itu rogol. Itu undang-undang kita. Okey, yang seterusnya sumbah mahram. Tak ada, dia Ustaz sentuh sikit. Ustaz satu baca satu berita di satu negeri lah. Abang rogol adik. Rogol adik. Bukan rogol sih. Seks bersama adik. Tak silap lah. Itu rogol. Sehingga mengandung. Sehingga mengandung. Yang mana abang umur 21, adik tu umur 13. Mengandung. Tu pun dapat kisah bila mana adik dia mengandung sakit perut. Bila sakit perut, cek rupanya mengandung 26 minggu, barulah dia bongkar cerita. Okey. Itu cerita sumbah mahram lah. Kalau adik-beradik ni, memang dekat sangat lah. Dan agak mustahil sebenarnya patutnya ada beradik, tapi itulah hakikatnya berlaku juga. Okey. Seterusnya, ni definisi sumbah mahram lah. Perbuatan zina yang ada hubungan pertalian darah dengan antara pelaku dengan mangsa. Contoh datuk dengan cucu, pak saudara dengan anak saudara, bapa tiri dengan anak tiri kan. Jadi adik-beradik, contohlah. Contoh ayah dengan anak dan sebagainya lah. Okey. Okey, kenapa sumbah mahram boleh berlaku? Nafsu syahwat tu confirm lah. Nabi pun sebut dah, tidak berzina seorang perzina sedangkan ketika berzina itu dia masih beriman. Tidak mencuri seorang pencuri sedangkan ketika pencuri itu masih ada iman. Tidak minum arak seorang peminum arak sedangkan ketika dia minum itu dia beriman. Okey. Kita tak nafilah punca sumbah mahram ni ialah nafsu. Pakai aset bebas pun nafsu kan. Okey. Okey, yang kedua sebabkan kewangan. Kewangan ni wallahu alam mungkin disebabkan dia nak kahwin tapi dia tak ada tempat untuk dia. Sebab apa kahwin sebenarnya? Kahwin ni adalah salah satu tujuan ni adalah untuk ditunaikan keinginan nafsu tu pada tempat yang betul. Macam mana Ustaz sebut itu hari, kalau korang pernah ingat, zina ini adalah perbuatan jima' yang haram. Cara nak halal ialah kahwin. Kahwin. So jima' yang halal ialah kahwin. Kalau jima' yang haram tadi berdosa, maka jima' yang dalam perkara halal adalah pahala. Okey. Jadi nak ceritanya, salah satu kita nak tunaikan nafsu seks ini ialah dengan cara kahwin. Namun demikian, dalam keadaan mungkin COVID ni tidaklah menjadi isu sangat sebab ada orang nak pada kahwin dulu. Kahwin majlis yang tingginya sekarang ni ialah kerana urusan kenduri kahwin. Adapun kahwin, ada setengah negeri dia menetapkan mas kahwin itu rendah. Mungkin ratus-ratus saja. Asal boleh simpan duit banyak ni, guna untuk mas kahwin, boleh kahwin dah sebenarnya. Okey. Cuma dia kena, tak rasa dunia hari ni pun mungkin orang boleh faham lah. Tak belanja lebih pun asalkan boleh kahwin. Cuma tinggalnya macam mana nak survive lepas kahwin. Macam mana kita nak menghadapi pasangan tu. Tak sama kepala ke, tak sama perangai, susah. Sebab apa Ustaz cerita? Sebab kadang-kadang dia timbul isu yang baru. Kahwin mungkin boleh dah mudah tu, tapi persefahaman tu mereka tidak cuba bina dengan betul lah. Yang tu yang banyak kes cerai tu. Okey. Masuk bab kewangan, kenapa dibagi bagi kesan kepada sumbah mahram? Mungkin awak boleh fikir. Kalau Ustaz boleh fikir macam ni, alah susah sangatlah nak kahwin ni, tengok adik-beradik yang jenis tak reti, yang jenis hentang saja ni, tengok adik pun ada nafsu juga. Allah Akbar, Allah alam lah, tak tahu nak kata lah. Okey. Okey. Yang ketiga ni, Ustaz rasa ni sebenarnya yang besarnya ni sini. Sebab kita hari ni dunia internet, dunia yang terlalu terbuka, globalisasi. Globalisasi, Ustaz dah ulas. Itu hari, kumpulan siapa yang dapat globalisasi di Bahar Ducah ni. Kalau dulu orang cari majalah, tapi hari ni dunia internet, ya Allah, ya Tuhanku. Tak kata YouTube kita buka Facebook tu kadang-kadang naik ads dia tu. Kan? Naik ad advertisement. Bukan Bahar Ducah, tapi
gambar yang terlalu mungkin membawa pada lucah. Okey. Jadi maknanya bahan-bahan lucah ni boleh kerana mudah access. Orang pula sekarang pakai handphone. Handphone pula adalah antara tempat bahan-bahan lucah ni boleh nampak. Jadi orang tengok. Orang yang tak ada iman, orang yang rasa seronok tengok orang pula tak ada orang nak pantau dia, seronok lah. Seronok, bestnya. Tambah pula nafsu tengah ada kan, baru balik kan. Jadi dia tak ada tempat nak piah. Tengok-tengok adik-beradik, tengok cucu, tengok-tengok anak saudara, anak tiri. Lagilah. Okey, tidak menutup aurat. Duduk dalam rumah. Contoh adik-beradik ni tidak berjaga aurat betul-betul. Tidak jaga aurat betul-betul. Okey. So, kena jaga. Walaupun adik-beradik kena jaga. Sebab tu dalam Islam, walaupun aurat dengan adik-beradik ni terlalu ringan, tetapi dia ada batas-batas yang kita tengok qadar dia lah. Okey, seterusnya. Pelaksanaan undang-undang. Mungkin nak sebut ni undang-undang, mungkin undang-undang tidak terlalu ketat lah. Ataupun penguatkuasaan tidak terlalu kuat. Okey. Langkah mengatasi ni boleh baca sendirilah. Maksudnya mudah. Bukan mudah. Langkah tu ada. Cuma berkesan ke tak berkesan. Cepat ataupun lambat je. Okey. Okey, rasuah ni mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, agak jauh, tetapi dia boleh berlaku. Okey, rasuah ni senang cerita, kita bagi duit, kita bagi imbuhan dari pihak A kepada pihak B supaya pihak B ni antaranya nak memudahkan urusan pihak A. Contohnya, Ustaz bagi contoh mudah, company dia nak dapatkan satu tender daripada kerajaan. Contoh kerajaan kata, okey, contoh mudah lah, sekolah. Sekolah ni nak cari pembekal makanan di kantin. Open tender. Open tender ni maksudnya dia iklan, okey, siapa yang nak jadi pembekal makanan boleh masuk tender. Maksud tender ni maksudnya contoh kedai A, kedai B, kedai C. Kedai A dia ada kelebihan dia. Kedai B pun ada kelebihan dia. Kedai C pun ada kelebihan dia. Dia masuk tender. Pergi sekolah ni, okey, saya nak masuk tender ni, kerja. Saya nak satu je, boleh. Compete tiga ni. Okey, compete tiga ni. Jadi dalam tiga ni, contoh B ni dia ada kekuatan kewangan sikit. Lepas tu dia guna jalan belakang. Jalan belakang tu macam mana? Dia contact orang yang ada, orang kerajaan ni, yang ada kabel ni, dia kata, alah, boleh tak kau pilih aku? Kalau kau pilih aku bagi sedikit lah kat orang, kat kau. 5,000 ke, janji kau mudahkan bagi aku. Kau pilih ni. Kau kena bagi prioriti kat aku, B. Lepas tu yang buat tu, yang terlibat dengan urusan terima tender tu, bila orang janji macam tu, yang B ni janji macam tu, dia pun terpengaruh. Terpengaruh. Okey, betul kan? 5K 7 lah, 7 aku buat. Esok aku lobby. Okey, boleh. Tiba-tiba dapat. Dan bila dapat kontrak tender ni, maka B dia pun bagi. Yang bagi buah tu lah kita panggil rasuah. Okey, itu mudah. Okey, mudah. Mudah fahamnya macam tu lah. Sebab itu yang berlaku dalam, maaf katalah, walaupun tak berada dalam kerajaan, dalam perkara penjawat awam, itu yang berlaku dalam rasuah dalam sektor kerajaan. Boleh berlaku macam tu antaranya. Selain daripada wang kopi, selain daripada datang company kan, dia nak datang mana-mana company, dia nak promote, dia bagilah. Okey, ambil ni, saya ada promosi nak ambil ni. Free ni. Kalau free tu kalau di kerajaan ni dia bahaya sikit. SPRN boleh masuk kalau disebabkan bagi tadi. Tapi kalau pergi mana-mana pasar raya, orang bagi air tu tak panggil rasuah. Itu dia panggil apa lah? Promote lah, promosi dia. Okay, kita bagi minuman cuma satu kotak pula, satu cawan kecil. Okey, dari kopi. Okey, test dulu. Okey, boleh beli. Kami tak jangan belilah. Tapi yang ni kami hadiah saja. Tak wajib pun beli, dia kata sebagai rahsia. Kalau berminat boleh beli. Dia bukan rasuah. Jadi kalau itu promosi. Tapi kalau disebabkan ada unsur imbuhan macam kerajaan tadi, itu boleh jadi rasuah. Okey. Bahasa Arab dia panggil ar-rishwah. Ar-rishwah. So boleh tengok kat bawah tu, suapan, jadi pada wang boleh, hadiah boleh, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah, diskaun dan sebagainya. Ini contoh rasuah tu, kontraktor bagi jam kepada seorang pegawai kerajaan untuk memudahkan
projek itu diluluskan. Okey, kesan ni bahayalah. Patutnya peruntukan 10,000 tapi disebabkan nak bagi sikit rasuah, 1,000 tu bagi kepada pegawai tadi, 9,000 saja kos. Sedangkan 10,000 sepatutnya. Itu kata yang bahayanya. Okey, punca berlaku rasuah, tamak. Okey, kemudian tamak, integriti rendah, kelemahan tadbir urus, kelemahan dalam penguatkuasaan. Okey, tarikan untuk cepat kaya lah, untuk cepat kaya. Okey, yang seterusnya rempit. Okey, rempit ini minta maaf tak terpaksa ringkaskan sebab masa agak lama dah ni. Okey, rempit ni kita mudah fahamnya ialah orang yang main motosikal, main motosikal kat jalan. Yang tanpa memikirkan keselamatan dia, lebih-lebih lagi tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain lah. Ataupun boleh katakan juga motosikal ni berlumba atas jalan raya pun juga kita panggil rempit. Okey. Kalau macam orang kata, aku nak cepat lah, pasal aku rempit. Lain, itu istilah lain. Tapi biasanya rempit yang kita masukkan gejala kerutan akhlak ni, yang tadilah berlumba, naik motosikal berlumba ataupun membawa motor dalam keadaan laju dan membahayakan pengguna orang lain. Okey. Okey, yang definisi lain boleh baca sendiri nanti ya. Oh, dah berhujung dah gitu ya. Tak apa. So, rempit macam itulah. Rem. Asal kata rem, ulas, pedal, pit pula berasal daripada perkataan pit stop. Wallahualam lah. Kita boleh cari lain kat sumber lain. Okey, gejala-gejala kecorangan banyak lagi lah. Lepak, hedonisme, hiburan melampau. Basikal, lajak, clubbing, bully dan sebagainya. Faktor-faktor kerutan akhlak inilah. Kurang didikan agama, pengaruh budaya barat, masalah keluarga, ingin tahu, ingin mencuba menurunkan sebaya, penyalahgunaan IT yang kita cerita tadi, pengaruh media massa dan ibu bapa. Okey, setelah cepat, langkah-langkah mengatasi, nanti awak Ustaz akan buat satu soalan, awak jawab sendirilah. Okey, itu saja tentang kerutan akhlak, terpaksa Ustaz ringkaskan. Okey, itu saja. Lepas ni boleh jawab soalan yang Ustaz akan bagilah, insya-Allah. قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.